Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada pertama sekali Profesor Madya Dr. Osman Muhammad Yusof dan juga kepada rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Kami dari kumpulan T5G3 akan membentangkan tajuk pembincangan kami, iaitu berkaitan dengan projek perniagaan kami, iaitu Agensi Pelancongan Sukses. Kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan yang terdiri daripada saya sendiri, Narizawati binti Mahsa. Sebelah saya iaitu Cik Subashini anak perempuan Sinaya, dan sebelah saya Ten Molly anak perempuan Arif Junan, dan sebelah Cik Ten Molly adalah Eka Himalaya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang misi projek. Misi projek perniagaan kami adalah pertama sekali kami ingin merealisasikan hasrat kerajaan bagi memajukan industri pelancongan di Malaysia. Seterusnya, kami ingin menjadikan industri pelancongan sebagai satu sektor yang utama, mampan, berbudaya maju dan berkualiti. Memberi sumbangan dalam bidang sosial ekonomi Malaysia juga merupakan misi projek kami. Seterusnya, kami ingin menyediakan peluang pekerjaan dan pendapatan negara dan mewujudkan industri pelancongan yang bertaraf antarabangsa. Seterusnya, objektif kajian. Pertama sekali, menyediakan perkhidmatan pelancongan bagi pelancong dalam negeri dan juga luar negeri. Seterusnya, kami ingin mempertingkatkan sektor pelancongan dalam dan luar negeri. Di samping itu, kami ingin memberi maklumat terperinci dan terkini tentang destinasi-destinasi pelancongan dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir, kami ingin memberikan pakej pelancongan yang istimewa kepada pelanggan-pelanggan. Dalam kami melaksanakan projek perniagaan tersebut, kami juga menggunakan kaedah kajian. Antara kaedah kajian yang telah kami lakukan pertama sekali adalah kaedah temuduga, iaitu kami menemuduga pengurus kewangan bank, menemuduga pengurus pentadbiran pelesenan agensi pelancongan, pengurus kedai sewa, juga pengurus pendaftaran syarikat. Kaedah kajian yang kami lakukan yang kedua adalah berkaitan dengan kaedah teknikal, di mana kami menggunakan kamera, dan seterusnya adalah kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian di sini maksudnya dalam kami mencari lokasi projek perniagaan kami, juga meninjau kawasan pasaran. Kenyataan permasalahan kami boleh bahagikan kepada dua. Pertama sekali, kenyataan permasalahan dalam melaksanakan projek, dan juga kenyataan permasalahan dalam pelancongan. Pertama, kenyataan permasalahan dalam melaksanakan projek. Masalah yang pertama adalah masalah pengangkutan, di mana kami menghadapi masalah pengangkutan dalam kami menjalankan projek tersebut. Yang kedua, kepadatan jadual di antara ahli kumpulan, yang menyebabkan kami sukar membuat perbincangan dari semasa ke semasa. Sebenarnya, kurangnya kerjasama daripada pihak-pihak tertentu dalam mendapatkan maklumat. Seterusnya, kami juga mendapat masalah dalam mendapatkan maklumat balas daripada orang ramai. Juga masalah dalam mencari lokasi bagi tempat-tempat tertentu. Kami sukar untuk mencari lokasi untuk projek perniagaan kami. Dan juga masalah kewangan serta pemasaran. Juga masalah-masalah yang di sini adalah berkaitan dengan masalah komputer dan juga masalah persaingan. Kenyataan permasalahan dalam pelancongan pula, di sini kami ingin menjelaskan bahawa kami melaksanakan agensi pelancongan sukses disebabkan oleh sedapatnya permasalahan dalam pelancongan. Yang pertama sekali, sikap rakyat Malaysia yang suka melancong dalam negeri maupun keluar negara. Seterusnya, penglibatan usahawan muda yang kurang dalam menubuhkan agensi pelancongan. Maka dengan itu kami ingin menghadirkan diri sebagai usahawan muda untuk
untuk menjalankan agensi pelancongan. Seterusnya, kesibukan dan kurangnya kepekaan rakyat tempatan maupun luar negara terhadap destinasi-destinasi menarik di negeri sendiri juga negara luar. Ini disebabkan oleh mereka sibuk bekerja, maka kurang peka dengan destinasi-destinasi yang terdapat di negara kita. Seterusnya, kami juga ingin mengenalkan destinasi-destinasi menarik di seluruh Malaysia dan juga luar negara. Ini disebabkan pengenalan destinasi ini adalah kurang di Malaysia dan juga luar negara. Seterusnya saya akan membincangkan tentang anggaran kos. Dana kewangan bagi projek kami adalah RM200,000. Bagi kami, jumlah ini adalah mencukupi, yaitu di mana jumlah ini merangkumi kesemua pembelian kelengkapan, penyewaan kedai dan lain-lain urusan. Ini merupakan raja perangkaian KGK. Dan ini pula jadual raja perangkaian KGK tentang projek kami. Manakala ini pula adalah lambang agensi pelancongan sukses. Setelah kami berpakat, kami telah berjaya menghasilkan lambang tersebut, yang mana S tersebut melambangkan nama keluarga kami itu sukses. Dan bintang pula dia menunjukkan 347, bermakna kami terdiri daripada 4 orang yang mengendalikan projek perniagaan tersebut. Lambang sabit itu pula menunjukkan bahawa kami ingin membawa rakyat tempatan dengan rakyat dunia melancong di seluruh negara. Manakala warna merah melambangkan bahawa kami berani membuka agensi pelancongan sukses tanpa takut akan persaingan dan juga risiko serta cabaran yang akan kami tempuhi. Manakala warna hijau melambangkan bahawa kemesraan. Kami ingin menyatakan bahawa kemesraan wujud antara kami. Juga kami ingin mewujudkan kemesraan antara setiap pelanggan yang datang mendapatkan perkhidmatan. Manakala warna biru melambangkan bahawa kami sentiasa senang menjalankan projek tersebut. Seterusnya, kawasan lokasi. Ini merupakan kawasan lokasi kami yang beralamat 3E415 Bukit Jambul Kompleks, Jalan Rumbia 11900 Penang. Manakala ini pula adalah pelan lakaran lokasi kedai agensi pelancongan sukses. Yang petak yang berbintang itu merupakan lokasi kedai kami. Sebelahnya itu adalah kedai pakaian. Kedai kami ini terletak di tingkat 1 Kompleks Bukit Jambul, di mana yang berdepan dengan Bank Bumi Putra Commerce, juga berdepan dengan gerai kecil yang menjual makanan dan juga minuman, serta bersebelahan dengan tandas dan berdepan dengan tangga turun dan naik. Manakala ini pula adalah spesifikasi perancangan seni bina dan kejuruteraan, merupakan pelan premis agensi pelancongan sukses. Iaitu ini adalah lakar dalam kedai kami, yang mana terdiri daripada bilik pengurus. Juga sebelah bilik pengurus adalah dapur, dan sebelah itu pula adalah bilik staf. Dan sebelah bilik staf pula merupakan store tempat kami menyimpan barang. Manakala di depan bilik pengurus juga dapur itu kami khaskan untuk tempat pertanyaan bagi pelanggan yang ingin bertanyakan apa-apa perkhidmatan yang kami tawarkan. Juga sebelah itu merupakan ruang tamu bagi pelanggan dan juga kami sebagai pengurus dan juga pekerja lain berehat. Seterusnya saya akan curahkan kepada Cik Subashini yang akan membentangkan tentang kumpulan sasaran dan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Encik Wati.
Okay, selamat petang. Okay, saya juga akan membentangkan kumpulan sasaran. Okay, kumpulan sasaran kami adalah penduduk di sekitar kawasan Bukit Jambul, Bayan Baru dan Bukit Gambir kerana kami memilih lokasi di Bukit Jambul Kompleks. Okay, seterusnya adalah pelajar-pelajar luar negara USM, pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak USM serta pelancong-pelancong yang datang melawat Pulau Pinang serta semua lapisan masyarakat dan golongan kelas. Kami mendirikan semua perkhidmatan kami kepada semua rakyat yang berada di sekitar kawasan Bukit Jambul, Bayan Baru dan Bukit Gambir. Okay. Seterusnya ini adalah carta organisasi kami. Pengurusnya adalah Tim Holi Anak Perempuan Arjunan. Eksekutif pentadbirannya terdiri daripada Narizawati binti Maksah dan eksekutif perakangannya terdiri daripada Subashini Anak Perempuan Sendiri Khas Sendiri dan seterusnya adalah Ikan Hermalia. Di bawah kami telah mendapatkan staf sokongan sebanyak 8 orang, 3 orang untuk pemandu bas dan 3 orang lagi untuk menjadi pembantu pelancong dan 2 orang lagi sebagai kerani am bagi menjayakan lagi projek kami. Okey, strategi pemasaran. Kami menggunakan promosi iaitu melalui iklan. Kami cuba mempromosikan melalui media cetak iaitu surat khabar, majalah-majalah serta risalah-risalah. Seterusnya ialah media elektronik seperti melalui radio dan televisyen supaya lebih cepat maklumat tersebut sampai. Seterusnya ialah melalui kawan, sesiapa yang mendapatkan perkhidmatan kami dapat yang lebih puas dengan layanan yang telah kami berikan, dapat menyebarkan lagi tentang kami kepada kawan-kawan. So melalui itu juga kami dapat mempromosikan. Seterusnya melalui internet. Pada masa kini internet adalah satu media yang amat penting dan amat terkini di kalangan semua orang. Seterusnya adalah melalui rangkaian hotel iaitu risalah-risalah. Seterusnya saya akan memperbincangkan tentang faedah projek. Faedah kepada agensi pelancongan iaitu kami memperoleh keuntungan melalui projek ini. Seterusnya mendapatkan pengetahuan kerana kami menjalankan agensi pelancongan. Seterusnya merupakan bagaimana kita mengaplikasikan kepakaran dan keupayaan yang terdapat pada kita. Seterusnya adalah meningkatkan industri pelancongan dengan memperkenalkan destinasi-destinasi yang menarik kepada pelancong-pelancong tempatan dan juga luar negeri. Seterusnya menyambut cabaran kerajaan. Apabila kerajaan pada masa kini lebih pada meningkatkan industri pelancongan. So untuk itu juga kami menyambut cabaran-cabaran kerajaan. Seterusnya menyediakan peluang pekerjaan. Seterusnya memperkembangkan industri kecil dan sederhana sebagai contohnya industri makanan dan juga kraftangan. Seterusnya adalah faedah kepada kumpulan sasaran. Memberikan hikmat secara spontan, memberikan kepuasan yang tinggi melalui layanan kami yang istimewa kepada mereka. So melalui itu mereka mendapat faedah. Konsep mesra pelanggan. Seterusnya menyediakan perkhidmatan telefon dan email dan menyediakan maklumat dan keperluan kumpulan sasaran. Jenis perkhidmatan yang kami sediakan adalah pemandu pelancong, penginapan di hotel yang bertaraf 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang dan yang bertaraf orchid. Jenis pakej yang kami sediakan adalah pakej yang bermusim, pakej yang kekal. Pakej bermusim ni waktu-waktu yang Chinese New Year, Deepawali, Raya, pada masa-masa tersebut kami akan sediakan pakej musim dan pakej kekal. Seterusnya adalah pakej ekonomi kepada golongan-golongan yang kelas pertengahan dan juga golongan kelas bawah dan juga seperti pelajar-pelajar yang berada di USM juga dapat menikmati pakej ekonomi. Seterusnya adalah pakej istimewa. Lepas tu memberi maklumat terkini mengenai pelancongan dan perkhidmatan destinasi dalam negeri dan luar negara. Kami menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan seperti ini.
Betul. Okey, kajian pelaksanaan adalah modal dan kos. RM250,000 sebagai permulaan, rangkaian syarikat usaha Bank Bumi Putra Commerce, syarikat insurans MDF, syarikat penerbangan MAS dan AirAsia. Terusnya penginapan seperti di Hotel Holiday Inn, Hotel Sunway, Hotel Bayu Mas. Terusnya mendapatkan maklum balas dan pandangan kumpulan sasaran, kepuasan kumpulan sasaran, perkhidmatan agensi pelancongan, lokasi, kekerapan melancong serta keadaan pasaran dan destinasi pelancongan. Sekian, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madia, Dr. Osman dan rakan-rakan sekalian. Kesimpulannya akan disampaikan oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dapat kami simpulkan mengenai dengan hasil proyek yang telah kami laksanakan adalah kami mengharapkan bahwa proyek tersebut dapat berkembang dengan lancar dan mampu berdiri selaras dengan agensi pelancongan yang lainnya. Akhir kata, apa yang dapat kami nyatakan di sini kepentingan pengguna merupakan aspek utama proyek kami. Sekian dan terima kasih.